Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sekarang berada di Dubai, di apartmen staff JSB. Sama satu building dengan restoran Nur Malaysia Dubai. Dah berada di sini. Ini hari yang ketiga dari Uzbekistan, dari Tashkent. Sempatlah melihat Expo 2020 di mana terdapat juga kafe JSB di sana, mewakili perniagaan Malaysia lah, di Pavilion Malaysia. Dan siapa yang ke sana tu sila lawat kafe Nur Malaysia di Pavilion Malaysia Expo 2020 yang menghimpunkan 192 buah negara. Saya sekarang di apartmen ni, kita sambung kita punya kuliah-kuliah ringkas kita ataupun sembang-sembang kita. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya dan tuan-tuan dan seluruh yang sama-sama dalam program ini. Dia tak lama kita ambil istilahnya mencuri-curi masa, mencuri yang tak salah. Hari ini kita nak cuba ceritakan beberapa istilah untuk kita memahami diri kita sendiri dalam ilmu tasawuf, dalam bidang mengenali diri, untuk kita membuat tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, melihat kelemahan dia yang kita baiki. Dan tugas kita kat dunia ni nak menjadi hamba sehamba-hambanya pada Allah Subhanahu Taala, sampai melaksanakan tugas sebagai khalifah. Jadi sebagai hamba kita mengaku kita lemah dan hina depan Tuhan. Nak mengaku lemah, mengaku hina tu kita kena tahulah diri kita macam mana, tahap kita tu macam mana. Ada beberapa istilah yang mungkin bagi siapa yang dah biasa dengar, dia kira ulang-ulangan lah. Bagi mereka yang tak pernah dengar, ni ilmu baru supaya kita mengenal diri kita. Iaitu antaranya apa yang disebut sebagai derhaka dalam taat. Yang kedua, taat dalam derhaka. Yang ketiga, derhaka dalam derhaka. Yang keempat, taat dalam taat. Jadi siapa yang dah tahu? Dah tahu angkat tangan? Orang angkat tangan pun saya tak tahu. Ini bukan persoalan nak cerita tentang ayah saya, almarhum Haji Taat, tapi nak cerita tentang diri kita dengan Tuhan. Macam mana keadaan kita dengan Tuhan, kerana kita mendapat perintah Tuhan, arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya taatkan Tuhan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kamu semua. Ati'ullah semua, jamak. Taatilah kamu semua akan Allah, taati akan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin di kalangan kamu. Jadi Allah yang suruh taat. Sirah dia sirah fi'il amar. Semua kita ni orang beriman kena taatkan Allah. Tapi kita nilailah diri kita, adakah kita dah taat kepada Allah dengan melaksanakan seluruh suruhan dia dan meninggalkan seluruh larangan dia. Yang itu yang kita nak tengok diri kita ni. Kerana ketaatan tu sendiri dan juga derhaka tu, dia ada istilah-istilah dia yang kita sebut tadilah. Yang pertama, derhaka dalam taat. Yang dikatakan derhaka dalam taat ni, seseorang itu melaksanakan seluruh perintah Allah. Yang lahir-lahir ni lah, sembahyang, puasa, zakat, berukhuwah, berkasih sayang, menginfakkan harta dia, berderma. Dia lakukan semua tu. Lahirnya taat lah. Taat lah. Dia sentiasa nak membantu orang. Dia sentiasa menjaga sembahyang dia, menjaga hubungan dengan manusia, pergaulan dia tak pergaulan bebas,
Mata dia taklah menengok benda-benda maksiat. Telinganya taklah suka dengan benda maksiat. Tangan kakinya diarahkan kepada ketaatan. Yang ini syirik lahirnya taat. Tetapi dikatakan derhaka dalam taat tu macam mana? Iaitu orang yang ni, yang lahirnya taat, tetapi hati dia tu, dalam keadaan dia melakukan amalan tu, dalam keadaan dia menjaga sembahyang dia, menjaga puasa dia tu, dia dalam hati dia merasa dia baik. Aku dah sembahyang kan, aku ni okey ni, mati ni masuk syurga kan. Apalah yang lain-lain tak sembahyang ni. Dia merasa diri dia baik tu derhaka. Lahirnya tu dia melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan perintah Allah tu taat. Jadi orang ni macam ini dikatakan derhaka dalam taat. Dalam dia melakukan ketaatan tu, dia sedang berderhaka kepada Allah. Dia sedang buat maksiat kepada Allah. Dia menghina-hina manusia. Dia merasa diri dia bersih. Dia mengata orang jahat. Dia merasa diri dia baik. Itu semua orang yang derhaka dalam ketaatan dia. Orang lahir nampak dia baik, pergi ke masjid, pergi surau, kadang-kadang memberi nasihat, ataupun dia berderma, ataupun terlibat dengan kerja-kerja kebajikan. Tapi tak boleh nak kawal kejahatan dalam hati dia, maka rosak pahala dia, habis pahala dia. Kerana dia ni dikatakan orang yang derhaka dalam taat. Dalam ketaatan dia tu, dia sedang berderhaka kepada Allah SWT. Kerana Allah ni Rabbul Qulub, Tuhan hati. Allah pandang hati tu. Allah ni tak tengok pada gambaran luar kamu, tapi Allah tengok pada hati dan amalan. Itu yang dikatakan derhaka dan taat. Taat dalam derhaka macam mana pula? Orang taat dalam derhaka ni orang yang lahirnya ketaatan dia tu taklah sepenuhnya kan, terlibat dengan maksiat. Dia sembahyang pun tak mungkin tak berapa jaga sangat. Mulut dia mungkin cerupa, mengata tu mengata ni, mungkin menipu, mungkin terlibat dengan minum arak ke, atau terlibat dengan maksiat-maksiat, sebagainya maksiat yang besar terlibat. Tetapi hati dia tu rasa bersalah je. Dia rasa dia lah yang paling jahat, dia lah yang paling hina, dia lah yang paling, kalau mati ni neraka mana lah aku akan masuk ni, kalau masuk kubur je aku dah kena belasah dah tu. Dia hati dia taat, hati dia rasa hamba, hati dia sentiasa dengan Tuhan. Lahirnya dia maksiat, ahli maksiat, lahirnya ketaatan dia kelonggar sangat. Orang yang macam ni dia panggil taat dalam derhaka. Dia adalah orang yang taat kepada Allah SWT. Dalam kederhakaan lahir dia tu, hatinya taat. Orang macam ni insya-Allah selamat. Taklah kita kata satu dia insya-Allah, kerana hati dia tu Tuhan pandang hati tu. Lepas tu dikatakan istighfar ataupun taubat orang yang berdosa ni lebih Allah sukai dari tasbih para wali-wali. Wali-wali bertasbih tu taklah, dah tak mujahadah dah kan. Dia memang suka kepada memuji Tuhan, wirid berzikir. Tapi orang yang berdosa dia nak bertaubat tak semua. Tapi ada segelintir orang yang buat dosa ni, dia tak nak buat tu, tapi dia tak nak kawal nafsu dia. Dia merintih sebelum tidur malam, dia menangis-nangis. Ketika buat maksiat tu kadang-kadang dia menangis-nangis. Dalam hati dia tu derita. Orang macam ni dia dalam kederhakaan tu dia taat. Taat dalam derhaka, dikira taat dalam derhaka. Dalam dia buat kederhakaan tu sebenarnya dia sedang taatkan Allah, kerana dalam hatinya begitu. Tetaplah berdosa yang lahir itu, tapi oleh kerana sentiasa minta ampun kepada Allah, Allah sayang pada orang macam ni. Dan mudah-mudahan hujung hidup dia selamat. Bagaimana pula orang yang dikatakan derhaka dalam derhaka? Orang yang kehidupan dia tak menjaga hukum hakam Tuhan, tak taat perintah Allah. Yang Allah suruh tak dibuat, yang Allah larang itu dah dibuat. Sembahyang tak jaga, puasa tak jaga, aurat tak jaga, bergaulan bebas lelaki perempuan, mungkin terlibat dengan arak, zina, terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, hatinya pun tak takut dengan Tuhan, berbangga-bangga dengan maksiat dia. Dia seronok menceritakan, dia tak rasa bersalah langsung. Dia menzalimi orang tu biasa je, kering hati. Makan riba ke, terlibat dengan maksiat ke, dan orang mati kat tangan dia dengan sebab-sebab tertentu ke, orang terzalim ke, dia tak kisah. Dia tak rasa bersalah kan? Siang ke malam ke, dalam hati ke luar, dia macam gitulah dia. Orang ni dia panggil derhaka dalam derhaka. Kedudukan dia sangat bahaya. Dia bukan sahaja lahir dia derhaka, dalam hati dia pun jahat dengan Allah, jahat dengan manusia. Orang macam ni susah nak selamat, susah nak dapat keinsafan.
Jadi kita nilai diri kita kat mana kita. Kalau kita buat maksiat ni, kalau orang tegur tu kita derita tak? Maksudnya kita nak melawan balik tak? Kita tak suka ke kita seronok, ataupun kita rasa inilah masanya, inilah orang yang tegur, betul lah ni, aku macam gitulah. Tengok, kalau orang tu derhaka dia buat jahat, dia tinggal ketaatan, dalam keadaan dia tu berbangga, dalam keadaan dia tu tak rasa bersalah, dia ulang sampai keras hati dia, tak kisah dia. Orang tegur, memantul, tak boleh terima. Adakah kita macam gitu? Bahayalah, kan? Yang akhir, siapa yang dikatakan taat dalam ketaatan, orang yang kehidupan dia sentiasa melaksanakan seluruh perintah Allah, yang wajib ke yang sunat ke, dia buat sungguh-sungguh maksimum, tinggalkan yang haram dan makruh, yang larangan Allah tinggalkan. Sentiasalah. Sudut lahirnya macam itu, kita nampak dia bersembahyang, bermasyarakat, berkhidmat, berinfak, berjaga aurat sangat, cakapnya ditapis-tapis, tak semudah-mudah melepas cakap serupa, tak ada, kan? Cakap benar, sentiasa istiqamah dan beramal, tak ada marah-marah, menahan perasaan dia kalau berlaku apa-apa, tak cari masalah lah. Orang sukalah seronok. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, hati dia pula rasa dia jahat, dia paling jahat, dia paling hina, dosa dia banyak. Kalau mati dikubur lagi dia tak selamat, dia rasa bimbang dengan Tuhan, dia rasa Tuhan boleh buat apa-apa pada dia, Tuhan boleh bertindak pada dia. Di akhir hayat dia, Tuhan boleh cabut iman kalau Tuhan nak. Yang kat dunia ni semua dia rasa dia macam berlakon lagi, belum betul-betul lagi, belum dari hati lagi. Dia rasa dia ketika nak menyembah Tuhan masih lagi mujahadah, masih lagi belum dapat kemanisan lagi. Dia menghina diri dia, dia tak suka dengan diri dia, dengan sikap-sikap dia, dia rasa dia masih jauh lagi dengan Tuhan. Lahirnya kita nampak dah clear dah, memang baik orang dia, berkorban, berjuang, beribadah, nampak akhlaknya halus, kan? Bukan sebarang orang lah, orang tengok muka pun mukanya jernih, seronok dengan dia. Tapi dia dalam hati dia, dia rasa dia lah yang paling jahat, dia rasa dia lah paling tak berguna sekali. Kita dengar kata-kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum, aku suka orang soleh tapi aku bukan di kalangan mereka, aku ni jahat. Dia rasa macam itu, walau dia tu wali besar, kan, ulama besar, jasanya satu dunia dapat, beratus tahun ilmunya digunakan, semua pahala dia menghala kat dia, tapi di kata-kata dia apa? Uhibbus salihina walastu minhum, aku suka orang soleh. Orang soleh ni baru tahap kebaikan yang paling rendah kali. Lepas orang soleh, lepas tu lah barulah orang mukarrabin, siddiqin dan tinggi-tinggi, kan. Yang orang soleh tu pun dia rasa dia tak capai. Begitu tengok hati dia. Orang macam ni dia katakan orang yang taat, dalam ketaatan dia pun dia taat. Sudut lahir dia memang taat, kadang hati dia pun taat dengan Tuhan, rasa hamba dia tak terpisah dari diri dia. Kita status kita hamba, tapi selalu tak hamba tu terhilang dari kita. Kita rasa kita tuan, kita rasa na'udzubillah, kadang-kadang rasa Tuhan. Semua yang kita buat, kita rancang, semua dah jadi, kita rasa jadi. Apa yang berlaku tu semua kita punya kekuatan, kita punya kemahiran, kita punya kepakaran. Jahat kita ni. Tapi orang macam ni tidak, dia memang dah baik tapi tetap rasa diri dia jahat. Orang ini dikatakan taat dalam ketaatan. Jadi itulah kita nilai diri kita, siapa kita, kat mana kita kena tingkatkan supaya kita jadilah orang yang kita kata yang keempat tadi, orang yang taat dalam ketaatan. Lahirnya taat, hatinya juga taat. Hatinya juga takut dengan Tuhan, bimbang dengan Tuhan, rasa tak selamat. Tuhan boleh buat apa saja pada diri dia, samping dia maksimumkan membaiki yang lahir dia. Jadi itu dari saya. Ampun maaf kalau ada salah silap. Kita jumpa lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum.